Surat 125 kan. Betul kan? Yang ke awal lagi. Ke surat 125. Allah. Ila khadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Summa ila hadrati walidina wa li masyayikhina wa ilmina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال المصنف رحمه الله تعالى: كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah istiqamahkan kita di dalam hal menuntut ilmu. Ramai orang yang menidakkan akan majlis ilmu ini. Ketika seseorang itu menidakkan akan majlis ilmu, maka dia juga akan menidakkan anugerah yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Kerana orang yang berada di dalam majlis ilmu dijanjikan kepada mereka oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah maghfirah, yang ketiga adalah hidayah, yang keempat adalah sakinah, yang kelima adalah keredaan Allah, mardatillah. Saat ketika kita menidakkan akan majlis ilmu, masa itulah kita telah menidakkan dan telah menafikan serta telah menolak 5 anugerah ini. Kita menolak rahmat Allah, kita menolak maghfirah Allah, kita menolak keredaan Allah, kita menolak ketenangan yang Allah berikan kepada hamba, dan kita menolak keberkatan yang dikurniakan kepada orang yang
mulazamah berada di dalam majlis ilmu. Kerana Nabi menjanjikan di antara taman-taman syurga yang berada di dalam dunia adalah khalaqaz zikr, khalaqah ataupun majlis zikir dan majlis ilmu. Sebab itu kadang-kadang kita berfikir, kenapa aku tak boleh berada dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir? Satu je jawapan dia, tuan-tuan. Kerana Allah tidak menghendakinya. Dalam satu hadis yang lain, Sayyidina Rasul menyatakan, siapa-siapa yang Allah berkehendak, Allah mahu dia untuk jadi orang yang baik, lalu Allah berikan kepadanya kefahaman tentang hukum hakam agama, Allah hadirkan dia di dalam majlis ilmu. Tetapi jika mana sebaliknya, mafhum mukhalafah, Allah tidak menghendaki dia jadi orang baik, Allah akan hindarkan dan Allah akan jadikan asbab yang lain agar ia tidak boleh duduk di dalam majlis ilmu. Dan asbab-asbab itulah yang kita sedang lalui. Kenapa saya tak boleh hadir? Saya sibuk, urusan keluarga tidak selesai, urusan ini tidak selesai, urusan itu tidak selesai. Persoalannya, sampai bila nak selesai? Persoalan yang kita kena tanya diri kita, sampai bila urusan dunia ini akan selesai? Kita kena tanya, sampai bila? Sampai bila dia akan selesai? Ataukah sampai seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam suratul Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq. Apa kata Allah? Saat nyawa sampai di taraqi, dalam hadis disebut ghargharah. Wa qila man raqa, siapa yang akan menyembuhkan? Siapa yang boleh mengelak? Siapa yang boleh lari daripada apabila roh sampai di taraqi? Kita gunakan alasan yang sama berpuluh tahun, sehingga kita menidakkan 5 perkara yang Allah akan kurniakan kepada kita: rahmatnya, keredaannya, ketenangannya, keberkatannya, dan keampunannya. Ketika kita menidakkan perkara itulah, kita akan terus sampailah kalla idza balaghatit taraqi, kita akan berada di dalam sebab yang sama. Siapa yang mendatangkan sebab itu supaya kita jadi hina pada sisi Allah? Allah. Ini jawapannya. Ketika Sayyidina Rasul menyatakan apabila Allah menghendaki seseorang itu menjadi hamba yang baik, Allah akan fahamkan dengan hukum hakam agama. Wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubahu. Allah akan peliharanya daripada tipu daya dunia, dan Allah akan buka jalan kita untuk tengok salah kita. Tuan-tuan, saya pun nak masuk 60, tuan-tuan nak 60, 70, mata yang 70 lebih pun ada. Tapi perangai kita tak berubah. Rugi, tuan-tuan.
kita sibuk dengan benda sama, rugi lah. Rugi lah. Jadi cerita, rugi tuan-tuan, memang rugi. Cerita Al-Mahdi jadi cerita Al-Mahdi, cerita Dajjal jadi cerita Dajjal, tidak memberikan apa-apa impak kepada iman kita. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, apabila dibacakan ayat Allah ke atas mereka, zadadhum imanah. Bila mereka ni dengar cerita-cerita ni, kita tahu dah cerita ni tuan-tuan, daripada empire, kejatuhan empire Osmania. Kalau ikut tahun Masihinya, bulan 3 tahun depan, cukup 100 tahun. Tapi kita begitu juga, ketika genap 100 tahun itu, terjadilah apa yang disebut oleh Rasulullah. Zahirnya begini, berlakunya begini. Dan perkara itu kita selalu dengar. Kita dengar dan kita tahu. Tetapi pengetahuan itu tidak mendatangkan hidayah dan taufik atas kita. Datanglah apa pun, datanglah cerita apa pun, peringatan demi peringatan, tapi tidak menjadi hidayah, tidak menjadi rahmat, tidak menjadi satu jalan untuk kita kembali kepada Allah. Rugi tuan-tuan. Yang kita takut begini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah dah matikan hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Saya selalu ulang perkara ini tuan-tuan. Kita bukannya muda lagi. Kita nak genggam benda ni pun kita dah lemah tuan-tuan. Saya selalu dalam kuliah saya sejak akhir-akhir ini, saya tunjukkan dengan jamaah. Saya pun tak kuat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok saya shaking. Kita dah tak mampu nak genggam benda ni pun nak genggam sekuat-kuatnya. Saya nak buka tudung sos tuan-tuan, minta tolong anak sekarang. Kerana kita dah genggam dunia puluhan tahun. Saya nak bagi tahu begini, bukan salah ambil dunia, tapi jangan kita ditipu dengan urusan dunia sampai sekarang, sehingga kita tak mampu kembali kepada Allah. Walaupun kita sedang menuju berada pada kurun yang terakhir, kita tak mahu jadi orang yang begitu. Dunia ini memang untuk anak Adam dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil tuan-tuan. Tetapi jadikan dunia ini menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah. Ini yang Allah perintahkan. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Kita tidak akan sekali-kali mendapat kebaikan, kata Allah, hatta tunfiquna mimma tuhibbun, selagi kita tak boleh lepaskan dunia yang kita sayang. Tuan-tuan, kalau dah betul meneril macam ni pun kita tak mampu nak pegang kuat-kuat tuan-tuan, belajar lepas. Jangan genggam. Kita dah genggam dunia lama. Jangan sampai kita sakaratul maut, kita genggam lagi dunia ni tuan-tuan. Saya cakap begini kerana saya sedang menuju zaman tua saya. Kita bukan muda lagi. Sampai bila kita nak sayang dunia tuan-tuan? Rugi kita. Belajar
Akhir-akhir ini saya selalu ajak orang yang berada dalam majlis saya, belajarlah lepaskan dunia ini. Belajarlah. Sebab kita tak lama dah, tuan-tuan. Jangan kita jadi orang yang ditipu dengan kehidupan ini sepanjang hayat kita. Cukuplah zaman muda dulu kita dah kena tipu. Kita nak patah balik umur muda kita, kita tak mampu ambil kembali. Kita tak boleh nak ambil balik, tuan-tuan. Kita sedang melalui fasa akhir. Bukan saja dunia ini, tetapi kita, diri kita juga sedang melalui fasa yang terakhir. Jangan rugikan kita punya fasa akhir. Apa kata musannif matan yang 101? Cukup sebagai pembalasan Allah pada orang-orang yang beramal. Apa yang telah dibukakan oleh Allah Ta'ala dalam hati mereka dari kegemaran melakukan taat. Cukuplah kita beramal ni, Allah boleh buka hati kita jadi gemar kepada akhirat. Dulu kita tak suka mengaji, kita jadi suka mengaji. Tuan-tuan, mengaji ni bukan suruh jadi alim, tak. Mengaji ni dia suruh kita takutkan dia. Makin mengaji makin takut, bukan makin mengaji makin murka. Kita dah banyak tahu, kenapa tak boleh buang muka? Saya selalu cakap, tuan-tuan, kadang-kadang sedih pun ada. Kita dah nak masuk 60, tak boleh buang sombong lagi. Mata kita asyik tengok salah orang, semua orang salah. Bila kita kata kita salah? Tuan-tuan, itulah yang iblis buat, sehingga iblis tak boleh masuk syurga lagi. Akulah yang terbaik, kata dia, wa ana khairum minhu. Bila hari terakhir kita rasa kita salah? Bila minggu terakhir kita tunjuk kita salah? Bila bulan terakhir kita tunjuk kita salah? Tuan-tuan, kalau tak pernah rasa salah langsung dalam diri, itu nama dia sombong. Aba wastakbara. Ini Allah sebut dalam Quran semua. Wa kana minal kafirin. Selagi tak boleh buang benda tu, selagi itu tak boleh masuk syurga. Saya semayang, iblis pun ibadah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, siapa yang ada dalam hatinya sebesar zarrah sombong ini, Nabi kata tidak dimasukkan oleh Allah dalam syurga. La yadkhulul jannah, Nabi kata. Tapi kita sombong, kita ingat kita dah baik sangat. Saya kata, kita ingat kita hebat. Sebenarnya kita rasa kita hebat. Orang yang hebat, orang yang boleh menukarkan daripada kebencian dengan kasih sayang, ini orang hebat. Orang yang hebat, orang yang boleh menukarkan dirinya daripada kesombongan dengan merendah dirinya kepada Allah, ini orang hebat. Orang yang hebat, orang yang boleh melepaskan dunia saat ia hampir menemui Allah, ini orang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang bersih dirinya dan rohnya, seperti mana ia datang pada awalnya di dalam dunia. Ini orang hebat. Ini orang
hebat, tuan-tuan. Kita cuma rasa kita hebat. Tuan-tuan, rasa hebat ini dosa. Kerana ia termasuk dalam sifat mazmumah yang dikatakan ujub. Kita masih tak berjaya buang mazmumah lagi, tuan-tuan. Saya tak berjaya, tuan-tuan tak berjaya. Tak tahulah kalau tuan-tuan berjaya. Kalau kita masih tidak berjaya, bermakna kita masih tidak berjaya keluar dari neraka Allah. Tuan-tuan, minta maaf. Baru ni sampai di grup-grup WhatsApp kita tentang satu video seorang guru yang meninggal saat dia sedang mengajar. Saya tak nak cerita kisah itu, cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, saat sakaratul maut itu tuan-tuan tengok terlalu lembut kan? Lembut aja. Tadi baru saya tengok tuan-tuan video tu, saya nangis tuan-tuan. Saya cakap dengan isteri saya, saya kata, inilah selembut-lembut sakaratul maut. Tapi kita melihat keadaan sakitnya sakaratul maut. Seorang guru yang menghadapi sakaratul maut dalam keadaan sedang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dan Allah anugerahkan selembut-lembut sakaratul maut. Lembut itu Allah, lembut itu tuan-tuan, kita melihat kesakitan yang dihadapinya saat itu. Itu lembut dah tuan-tuan. Malaikat cabut nyawa tu. Tuan-tuan, kita besok macam mana? Orang yang sombong tak nak buang, orang yang dengki tak nak buang, orang yang mengumpat tak nak berhenti, orang yang cinta dunia tak nak lepas. Macam mana malaikat maut cabut nyawa kita saat sakaratul maut kelak? Boleh selembut itu? Yang saya ambil peduli tuan-tuan dengan video itu, jika selembut itulah malaikat maut mencabut tetapi masih merasakan kesakitan sakaratul maut, macam mana aku ya? Tuan-tuan, jangan tengok saja video tu, pandang diri sendiri. Jangan tengok je kematian yang dicemburui, kematian yang dicemburui. Jangan tengok je. Tengok diri aku ni. Saya nangis. Petang tadi nak datang sini, saya tengok video. Sebabnya video tu dah berlalu beberapa hari, tapi saya tak berani nak tengok. Saya tak berani tuan-tuan nak tengok. Bila anak saya cerita keadaan tu, saya tak berani. Sebenarnya kita ni dah teruk, tapi Allah tunjuk dengan kita sebenarnya. Tuan-tuan, kita ni dah teruk. Sampai aku bagi kau satu kemudahan, aku tunjukkan kepada engkau bagaimana saat sakaratul maut itu berlaku. Tetapi jika kita tidak ambil peduli, bermakna kita dalam keadaan kecelakaan. Kalau kita tak dapat apa-apa pengajaran tuan-tuan daripada perkara itu, kita macam ni juga, besar diri juga, sombong juga, dengki juga, malas juga. Kita takut kita tak dapat selembut-lembut saat sakaratul maut. Percayalah tuan-tuan, satu hari kita tempuh benda tu. Percayalah.
Semalam saya kuliah di Perak. Seorang syekh daripada Mesir tanya saya, dia boleh bahasa Melayu tak? Dia kata, Ustaz, saya tengok Ustaz muda dulu, Ustaz keras. Kalau Ustaz cakap bab hukum hakam agama, bab aurat, bab itu, kenapa sekarang Ustaz macam ni? Saya cakap dengan syekh ni, sebenarnya saya dah tua, saya dah penat. Ayah ni kalau masa muda dia garang, tonton tengok masa tua dia, dia tak garang dah, tonton. Kalau anak dia tanya pada ayah dia, ayah kenapa ayah tak pukul lah, kenapa ayah tak bising lah, ayah ni akan cakap benda sama macam saya cakap pada malam ni, aku dah penat dah. Aku dah penat dah nak rotan korang. Aku dah penat dah nak marah korang. Korang macam tu juga. Korang sombong juga, korang degil juga, korang dengki juga, korang peluk dunia juga, korang belagak juga. Penat dah. Tapi kerja amal ma'ruf ini tak boleh tinggal, kerana kerja itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang mengingatkan manusia pada jalan Allah. Kita pun dah nak sakaratul maut dah, tuan-tuan. Malaikat dah tengok, bila nak balik, bila nak balik, bila nak balik. Dari kegemaran melakukan taat dan apa yang diberikan Allah kepada mereka yang berupa kesenangan berzikir. Allah bagi tak dekat kita, nak zikir senang, nak ingat Allah senang. Kepuasan berkhalwat, seorang-seorang menyendiri dengan Allah. Tuan-tuan, perasan tak bila kita dah tua ni, kita tak suka bising-bising? Kan orang main meracun marah. Tak? Kat taman kita orang main meracun, kan kita marah, bising. Padahal muda-muda dulu kita tokeh meracun, kita jual meracun. Tapi bila kita dah tua ni, kita rimas. Kenapa tuan-tuan? Sebenarnya Allah bagi kita peluang. Kau dah rimas dah dengan orang, kau dah tak suka bising-bising, cari tempat untuk kau sendiri dengan aku pula. Kau dah lama sibuk hal orang, kau dah lama dah asyik campur dengan orang, sampai masanya kau kena sendiri-sendiri dengan aku pula. Tapi kalau kita tak guna masa tu, rugilah. Umur kita dah rimas, suka duduk sendiri tapi tak buat apa, buat benda salah lagi, tengok benda salah lagi, rugilah kita. Sebab masa tu Allah bagi, tak semua orang Allah bagi masa ni. Kan tak semua orang Allah bagi waktu tua. Tengok jamaah kita, ada yang mati muda. Ahli Korea kita sekejap. Maka kita yang dapat umur tua ni, tuan-tuan, bersyukurlah. Sebab masa muda aku dulu, aku tak boleh bersendiri dengan Allah Ta'ala. Sibuk. Ini Allah bagi masa. Kita pun dah tak apa larat dah, bagi masa kepada kita. Allah bagi masa dan ruang ini, tuan-tuan, gunakan sebaik mungkin
Kerana kita tidak tahu bila noktahnya kehidupan kita. Bila noktahnya kehidupan kita ini, tidak ada siapa yang tahu kerana ia adalah rahsia Allah. Tidak ada satu nikmat di dunia yang menyamai, menyerupai nikmat syurga, kecuali nikmat yang dirasakan oleh ahli zikir dalam perasaan hati mereka daripada kelazatan berzikir di tengah malam. Antara salah satu nikmat keseronokan, macam mana keseronokan ahli syurga, orang yang di tengah malam mengingati Allah. Perasaan itulah satu perasaan yang tak mampu dibeli. Belajar tuan-tuan. Sebab di antara sifat ahli syurga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tak silap saya Al-Ma'idah 150, kalau tak silap. Ayatnya bermula wasari'u ila maghfiratin min rabbihim. Kalau tak silap saya lah, cari ayat. Tanda ahli syurga, apa dia yang Allah sebutkan? Orang yang mampu memaafkan orang lain, orang yang boleh bersedekah waktu senang dan susah, orang yang boleh beristighfar pada waktu sahur, boleh zikir tengah malam. Ini ahli syurga. Dan Allah sebutkan kepada kita dari tadi, segeralah balik kepada Allah. Balik pada dia, tuan-tuan. Matan yang ke-102, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Siapa yang menyembah kepada Allah kerana mengharap sesuatu atau menolak bahaya siksa atas dirinya, maka belum menunaikan hak kewajipannya terhadap sifat-sifat Allah. Begini maksud musannif. Siapa yang beribadat tetapi masih tidak boleh meningkatkan akan pengabdiannya kepada Allah, maka dia belum menunaikan segala hak Allah Ta'ala. Kalau kita semayang, kita nak lepas dari neraka, nak masuk syurga, kata ulama, kita belum menunaikan hak dia lagi. Kerana apa? Sebab Allah ni baik sangat dengan kita. Jangan minta syurga dulu, kata ulama. Kita buat baik ini kerana kita mensyukuri akan nikmat Allah. Nikmat hidup hari ini pun tak boleh bayar, tuan-tuan. Nikmat hidup hari ini pun tak boleh bayar. Nikmat sihat hari ini pun tak boleh bayar. Tiba-tiba semayang maghrib nak minta syurga. Jahat yang 40 tahun dulu pun tak habis lagi. Tak habis lagi. Orang salah banyak tapi minta hadiah banyak sangat. Kita ni bukan orang baik pun, tapi rasa baik. Kenapa Ustaz kata rasa baik? Saya tanya diri saya, muslimin muslimat, tanyalah diri masing-masing.
Bila hari terakhir kita menangis kerana takutkan Allah? Tanya. Bila? Bila hari terakhir kita boleh menangis kerana takutkan Allah? Tanya. Dah 3 tahun Ustaz, saya tak dapat nangis kerana takutkan Allah. Kerasnya hati kita. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, hati yang keras itu sebab dosanya banyak. Macam mana kita nak cakap kita masuk syurga? Sampai disebut di dalam hadis tentang apa yang berlaku kepada orang yang tidak ada rifqah. Nabi sebut siapa-siapa yang diharamkan akan sifat rifqah. Rifqah ini lemah lembut hatinya dan tinggi kasihnya. Wa yuhramul khaira, nescaya diharamkan baginya kebaikan, kata Rasulullah. Kalau dosa banyak, macam mana nak dapat hidayat? Sombong dosa ni yang kita tak minta ampun lagi. Bila masa kita semayang taubat, ya Allah, ampunkanlah dosa sombong aku. Bila? Ya Allah, ampunkanlah dosa riya aku, sum'ah aku, ujub aku, hubud dunia aku, tamak aku, dengki aku. Bila? Kita rajin selawat, betul tak? Tapi kenapa kita benci umat Muhammad? Tuan-tuan, agaknya Nabi suka tak dengan orang yang bencikan umat dia? Orang yang kita benci itu umat Muhammad. Orang yang kita benci itu adalah umat Muhammad yang Nabi pernah doakan untuk dia dan untuk kita dulu. Orang yang kita dengki hasad, umat Muhammad yang pernah dulu masa hidup Nabi, Nabi menangis untuk dia, Nabi menangis untuk kita. Kenapa kita tak boleh tukar benci dengan sayang? Tuan-tuan, berapa ramai orang yang duduk dalam hati kita yang kita benci, keluarkan. Berapa ramai orang yang berada dalam hati kita yang pernah kita benci dan sedang kita benci, keluarkan mereka dalam hati ini. Berikan kasih sayang kepada mereka yang pernah kita benci, kerana itu adalah sifat orang beriman. Kita tak berjaya lagi, tuan-tuan. Ibadat kita berjaya, semayang kita berjaya, puasa kita berjaya, zakat kita berjaya. Tapi bila sampai hablum minan nas, kita gagal. Iblis ni, dia tak gagal dalam ibadat, dia tak gagal dengan malaikat, dia tak gagal, tuan-tuan. Tapi ketika Allah jadikan manusia, dia gagal. Hablum minan nas, dia gagal. Gagal iblis. Apa kata musannif?
Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya orang yang sangat aku kasih kepadanya ialah yang beribadat bukan kerana upah pemberian, tetapi semata-mata kerana aku berhak untuk disembah. Allah paling kasih orang yang ikhlas dalam ibadat. Belajar ikhlas, tuan-tuan. Kita tak mampu nak bayar nikmat Allah. Kita jadi macam ni pun anugerah Tuhan. Jangan kita bangga, tuan-tuan. Jangan bangga dulu. Kita jadi macam ni, pakai serban, pakai jubah, dapat datang masjid ni, anugerah Allah. Jangan bangga dulu. Sebab Allah boleh lucutkan pakaian kita. Allah boleh lucutkan pakaian yang sedang kita pakai pada hari ini. Na'udzubillahi min zalik. Sebelumlah saat sakaratul maut. Sebab itu Nabi suruh doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sebab yang ubah kita dari jahat kepada baik ni dia besok dia juga boleh ubah kita daripada baik kepada jahat. Jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Sebelum kita dapat husnul khatimah, jangan bangga dulu. Ya. Ini kita dah bangga dulu. Dalam kitab Zabur, rasanya bulan depan tak ada minggu kelima kan? Tak ada. Bulan depan kita tak jumpa. Kita jumpa mungkin bulan 9 ke. Tak ada minggu kelima. Itu pun kalau saya hidup. Kalau saya mati, tak jumpa lah. Kalau saya hidup, takut tuan-tuan pula mati. Sebab yang ngajar dengan yang belajarnya lebih kurang tuanya. Yang belajar lagi tua. Patutnya tuan-tuan lah mati dulu. Sebab tuan-tuan tua lagi. Tapi selalunya ustaz mati dulu. Kenapa ustaz mati dulu? Sebab Nabi cakap macam itu. Sampai zaman itu Allah matikan guru-guru kita. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan lambat mati. Saya mati dulu. Baik itu sebelum tu saya pesan. Dan siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku kerana syurga atau neraka? Apakah andaikan aku tidak membuat syurga dan neraka tidak berhak untuk aku ini disembah? Kalau tak ada syurga, tak payahlah buat ibadat dengan aku. Kalau tak ada neraka, kau tak payahlah ibadat dengan aku ke? Macam tu lah lebih kurang ni. Kau semayang zikir sebab nak syurga. Kalau tak ada syurga, kau tak nak ibadat, kau tak nak zikir, kau tak nak selawat, kau tak nak semayang malam. Rupanya kau bukan nak dengan aku pun. Kau nak benda aku aja. Kau nak perbendaharaan aku aja. Tipunya kau. Kau kata sayang, sayang, sayang. Rupanya bohong. Kita dah lama bohong Tuhan ni. Saya bagi contoh macam ni. Kita semayang, tapi tengah semayang kita masih fikir dunia. Dah berapa tahun ni tuan-tuan dalam semayang kita fikir dunia? Kalau dalam semayang tak lepaskan dunia, boleh ke lepas dunia luar semayang? Dalam semayang tak boleh lepaskan dunia, boleh ke lepaskan dunia luar semayang? Dalam semayang kita masih fikir dunia. Dunia ni di luar.
Semayang ini kita dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita dengan orang pun, orang menyampah, kita cakap dengan mak kita, tapi muka kita pandang tempat lain. Kita cakap dengan bapak kita, tapi muka kita pandang tempat lain. Tuan-tuan, Allah, kita bercakap dengan Allah, hati kita paling tempat lain. Ini dah umur 60 ni macam tu, dah umur 70 ni macam tu. Kalau dengan orang, kita kata kurang ajar budak ni. Dia tengah cakap dengan ayah dia, muka dia pandang tempat lain, pandang telefon, tapi sembang dengan ayah dia, tapi tangan dia tengok telefon. Kurang ajar anak ni. Kalau kita dengan Allah nak cakap apa? Mulut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita, otak kita paling tempat lain. Yang kita palingkan ni daripada dulu sampai sekarang tempat sama. Dunia. Dan kalau dalam semayang tak boleh lepas dunia, luar semayang boleh lepas. Sebab itu kita tak mampu buang hubul dunia ni. Cinta dunia tak mampu buang. Layaklah kalau besok mati kita sakit. Layaklah kita terima kesakitan mati yang teramat sangat. Sebab kita tak boleh nak lepaskan, tak boleh nak buangkan. Tuan-tuan, kalau dalam kitab tasawuf, sifat mazmumah, hubud dunia ni wajib buang. Kan kita belajar tasawuf itu 10 mahmudah, 10 mazmumah. Mazmumah ni wajib buang, mahmudah ni wajib isi. Buanglah, lepaslah, belajarlah lepas. Tuan-tuan, kalau dah nak mati pun kita tak boleh dapat sembahyang khusyuk, gagal itu. Kenapa pula gagal, Ustaz? Bukan saya cakap, Allah cakap. Mana Ustaz Allah cakap gagal? Dalam Al-Mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang mukmin yang sembahyangnya khusyuk. Lawan dari berjaya gagal. Itu jangan baca Quran dengan mata. Baca Quran dengan mata nak cepat khatam. Macam inilah korban baru ni. Masalah daging pun tak selesai. Macam mana nak masuk syurga kalau daging sekilo pun tak boleh nak selesai? Boleh masuk syurga? Boleh. Daging sekilo 10 tahun tak selesai? Boleh. Kita kata kita hebat. Tuan-tuan, kalau kita ambil benda tu bukan hak kita, bagi makan anak isteri, dosa tak? Haram tak? Tahu kita, tuan-tuan, haram Ustaz, tapi yang itu kita buat puluhan tahun. Tiap-tiap tahun kita makan daging haram. Maka Nabi sebut dalam hadis, fannaru aula bihi, neraka untuk dia. Macam mana kita nak minta maaf dengan orang? Dah 20 tahun 20 tahun kita ambil daging yang haram, makan dalam keadaan yang haram. Sebab Allah, orang yang makan daripada hasil yang haram, ibadatnya Allah tolak, kata Rasulullah SAW. Itu saya kata kita rasa kita hebat. Tuan-tuan, kita mampu
beli neraka dengan daging korban yang bukan milik kita. Tak apalah, neraka lah. Jadi saya dapat daging, saya dapat ekor, saya dapat tulang. 20 tahun dah tuan-tuan, 30 tahun dah tuan-tuan. Mampukah kita masuk neraka disebabkan sekilo daging korban yang kita ambil bukan hak kita? Berani kita duduk dekat mikrofon. Saya, Tuan Haji sekalian, minta maaf lah. Dah 20 tahun saya ambil daging korban, bukan hak saya. Saya minta maaf pada seluruh ahli qaryah ini, kerana itu berkaitan dengan hak orang lain. Bermakna dosa itu ditangguhkan keampunannya jika kita bertaubat kepada Allah, kerana ia adalah dosa yang bersangkut paut dengan manusia. Mampu tuan-tuan? Kita berdiri depan. Saya, Tuan Haji sekian, minta maaf, minta ampun. 20 tahun dah saya ambil daging korban yang bukan hak saya. Batang pinang, tulang rusuk, 20 tahun dah saya buat, dan tiap-tiap tahun saya dapat lebih daripada peruntukan itu. Tolong maafkan saya, seluruh ahli qaryah Pandan Indah. Mampu tuan-tuan buat? Tuan-tuan, dalam dunia ni kita tak mampu mengaku salah. Tuan-tuan, besok dekat akhirat kesalahan kita akan dipaparkan oleh Allah. Itu saya kata, kita rasa kita hebat, semayangnya, umrahnya, tapi ada dosa yang ditangguhkan keampunannya oleh Allah. Dosa apa? Dosa dengan orang. Dosa itu Allah tangguh. Allah kata, aku tak ampunkan dosa ni selagi fulan bin fulan tak ampunkan. Susah kan? Rupanya syurga ni susah. Kita pun kata susah nak masuk syurga. Susah. Memang Nabi kata macam tu. Aku tengok syurga sikit aja, tapi aku tengok di neraka pada hari Isra dan Mi'raj, ramainya orang dalam neraka. Tiap-tiap minggu kan kita baca surah Sajadah. Kan dalam surah Sajadah kata, orang mukmin dengan orang fasik la yastawun, tak sama. Perangainya tak sama. Orang dia sama, tapi perangai tak sama. Akhlaknya tak sama. Hidupnya tak sama. Sebab Allah kata macam tu, la yastawun, tak sama. Jangan buat benda sama, tapi kena sama juga. Sebab orang kafir kata sama je korang dengan kami. Tak sama, kata Allah, la yastawun. Tapi kita tak ambil. Kita tak baca Quran dengan hati, baca dengan mulut. Baca khatam 30. Lepas tu dapat kain pelekat. Lepas dapat kain pelekat, mengumpat lagi. Habis yang 30 tu sebulan, sekejap aja, 2 saat lagi. Baca dengan hati, barulah dinamakan tadabbur. Cukuplah tuan-tuan setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan bulan ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Bulan depan tak ada buku kelima, bulan 9 tu. Saya pun tak tengok kalender tu. Kalau hari Senin ni tak mesej saya, tak ada lah, tak ingat lah. Ya, tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak pada semua. Ya,
Anda tahulah sebulan dua ni kita mati dulu. Minta maaf semua orang. Selama 18 tahun saya mengajar di surau tuan-tuan. Tuan-tuan pernah kecil hati dengan saya. Kena jerkah, kena tengking masa muda-muda dulu. Ustaz ni kata pernah tengking saya tu kata. Minta maaf lah ya. Minta maaf. Dan akhir kuliah saya nak wawarkan masjid kita di Kuala Terengganu. Tadi sahabat kita yang terlibat menghantar gambar shilling. Shilling tu sedang dipasang, tinggal sikit ni. Saya pun tak tahu duit shilling tu dah ada belum. Cuma yang saya dah dapat selesaikan duit tile 25,000 dah selesai. Shilling tu kos dia 45,000. Tapi dah pasang dah gambar yang dihantar kat saya. Dah separuh dipasang shilling tu. Kos shilling tu 45,000 yang dipasang oleh orang lain. Sebab kita gunakan material poly. Sebab kita nak zero maintenance. Takut ada kebocoran dan sebagainya. Jadi poli ni dia tak rosak. Kita cuma tampal atap saja dan dia tak boleh pecah. Jadi kos shilling tu 45,000. Dan saya sendiri pun tak tahu dana tu ada. Tapi projek itu terus jalan. Jadi memang saya gelar kontraktor itu kontraktor ahli syurga. Tawakal dia cukup tinggi tuan-tuan dengan Allah. Tawakal tinggi. Dia bagi tahu saya begini terus proceed. Dan tadi tak gambar start tinggal sikit. Saya rasa dah lebih pada separuh kot tadi tengok dia pasang. Jadi beginilah malam ni saya buka ruang ni. Saya rasa kalau 45,000 ni tak banyak pun kalau kita nak lepaskan dunia. Kalau nak genggam banyak. Malam ni saya rasa ada dalam 100 orang pun. Paling sikit pun ada lah dalam 60 orang, 70 orang. Kalau seorang 1,000, 45 orang selesai. 1,000 tak banyak tuan-tuan. Baru ini saya jumpa dengan satu hamba Allah. Makcik saya lah. Kalau dia tengok ni pun mungkin dia senyum. Saya ceritakan hal ni. Dia cakap dengan saya 2 hari lepas bila saya ziarah dia. Dia sakit, saya tak dapat tengok. Dia masuk hospital, saya tak dapat tengok. Saya minta maaf dengan dia. Maaflah makcik, sebab saya tak dapat tengok macam orang lain. Dia cakap dengan saya macam ni. Dia kata, nyawa kita, dia kata, banyak ni. Ketika nyawa kita tinggal banyak ni, baru kita nampak duit kita tinggi ni tak guna, dia kata. Saat dia sakit tu tuan-tuan, dia kata, dia rasa nak mati dah. Dia tak boleh nafas langsung. Dia kata waktu itulah dia nampak nyawa yang sampai tinggal sikit ni, dia kata. Duit yang tinggi ni tak guna, dia kata. Dia cerita tu depan saya 2 hari lepas. Maka saya nak bagi tahu tuan-tuan, ni adalah ruang-ruang dia. Selagi hidup dalam dunia, percaya dan yakin dengan Allah. Setiap perkara yang kita berniaga dengan Allah pasti tidak akan pernah rugi dan dibalas serta digantikan oleh Allah dengan gantian yang lebih baik. Ini pegangan saya dan ini kepercayaan saya. Masjid yang kita buat itu, kita telah habiskan lebih kurang 1.4 juta. Dan saya tak tahu dana daripada mana, duit daripada siapa, dan dia terus berjalan sehingga sekarang. Shilling yang 45,000 ni pun dia pasang dulu. Tak tahu ada duit, tak ada duit, saya pun tak tahu.
Inilah hebatnya mereka yang berserah dengan Allah. Cuma malam ni saya bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak sama-sama bangunkan rumah Allah tu, jomlah. Malam ni selesai. Tapi kalau tuan-tuan kata tak mau, saya sayang dunia lagi pada Allah, saya sayang duit saya lagi pada Allah Ta'ala, perlulah, simpanlah. Kerana peluang ini takkan ada lagi pada masa yang akan datang. Tolong doakan, mudah-mudahan Allah permudahkan pembinaan ini. Alhamdulillah, kami telah mula membuat proses bangunan asrama seluas 20,000 square feet kaki persegi, 2 tingkat. Okay. Jadi tuan-tuan, sekali lagi, jika tuan-tuan bercuti dan balik kampung ke Kuala Terengganu, bolehlah datang ziarah ke madrasah kami. Dalam map ada, dalam Waze pun ada. Tuan-tuan type saja Darul Atiq Dakwah Center, Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu. Kalau pintu pagar sekolah ni tutup, tuan-tuan masuk, buka sendiri, tak ada masalah. Sebab dalam tu masih ada pekerja-pekerja yang duduk di dalam madrasah itu. InsyaAllah, setakat ini saja daripada saya. Wa akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon sedikit daripada rahmat-Mu, kami mohon keredaan-Mu, dan kami mohon kasih sayang-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami semua dah tua, kami semua dah uzur, Ya Allah. Jangan, Ya Allah, Kau tinggalkan kami serta Kau tidak bantu kami untuk jadi orang baik. Dan kami sedar bahawa kami dah tak mampu dan tak kuat seperti mana zaman muda kami, Ya Allah. Jangan Kau jadikan keuzuran kami dan kelemahan ini untuk kami lemah, untuk jadi orang baik, untuk buat ibadat, untuk meninggalkan kejahatan yang kami masih tidak mampu untuk meninggalkannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika suatu masa nanti Engkau akan ambil nyawa kami, tolonglah cabut roh kami dengan cabutan yang selembut-lembutnya, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah cabut roh kami dengan cabutan yang selembut-lembutnya pada saat kami sakaratul maut, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saat kami sakaratul maut, tolonglah jangan Engkau keraskan lidah kami untuk menyebut nama Engkau, Ya Allah. Sekurang-kurangnya lidah kami lembut, Ya Allah, untuk sebut nama-Mu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sampailah roh kami keluar dengan sempurna daripada jasad kami, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.